Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Dialog TVS bersama saya Khairul Nisa Kasnul. Dan saya Syahir Rizal Kemalul Arifin, dan pastinya minggu ini Nisa kita sangat istimewa Dialog TVS kita kerana bersama siapa kita minggu ini Nisa? Pastinya kita bersama dengan tetamu jemputan khas kita, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Terima kasih kerana sudi bersama kami Datuk Seri dalam Dialog TVS pada minggu ini Datuk Seri. Terima kasih kerana buat sekian kalinya TVS terus menjemput saya. Kali ini lebih istimewa kerana saya telah diundang ke studio. Baik Datuk Seri, dan sebenarnya Datuk Seri, minggu ini tajuk kita bawakan adalah sebenarnya kemajuan negara bermula di mana? Jadi kalau nak dilihat kan ada kena-mengena jugalah sebenarnya dengan kementerian yang dipangku oleh Timbalan Perdana Menteri sendiri, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Jadi kalau melihatkan pada tajuk itu sendiri, Datuk Seri boleh melihat kemajuan negara bermula di mana? Bagaimanakah kita boleh melihat perkara ini, Datuk Seri? Terlebih dahulu. Alhamdulillah, sebelum itu saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ketiga. Oh, terima kasih Datuk Seri. Dan tentunya saya amat berasa tersanjung dan saya teruja kerana saya dipilih pada kali ini untuk menyantuni tajuk yang berat itu. Sebenarnya kemajuan itu bermula daripada hati dan dibawa ke minda. Di mana pun kita berpusat, sama ada kita berada di Kuching atau di Putrajaya, sebenarnya itu adalah merupakan pusat-pusat pentadbiran. Yang lebih penting ialah bagaimana seseorang tokoh itu boleh membawa suatu arah untuk menjadi pemangkin, katalis kepada kemajuan pembangunan sesebuah negeri dan sesebuah negara. Dan tentunya yang penting harus ada semangat sepasukan, the team spirit. Dan yang ketiga, harus ada follow through. Ya, artinya ada tindakan-tindakan susulan dari polisi atau dasar yang ditentukan. Dan tentunya kita mesti turun ke bawah, membumi untuk menyanturi kumpulan sasaran kita, terutama rakyat. Dan kita tidak seharusnya menggunakan pendekatan top bottom, tapi bottom up, di mana kita harus menggali keperluan-keperluan akar umbi untuk dibawa sebagai dasar bagi pelaksanaan, kerana mereka amat memerlukan sesuatu yang berbeza, kerana zaman kerajaan betul semua telah berlalu. Kerajaan merasakan bahawa mereka tahu semua juga telah berlalu. Oleh yang demikian, pendekatan baharu ini wajib dilakukan supaya terdapat keseimbangan di antara kehendak rakyat yang mempunyai cita rasa yang telah berubah sekarang ini dan pelaksanaan melalui dasar-dasar yang terbaik yang datangnya daripada kerajaan negeri atau kerajaan pusat. Bagaimana pula Datuk Seri melihat dengan kemajuan itu dapat diselaraskan dengan keharmonian dan kebersamaan, unity itu dalam untuk kita memastikan sesebuah negara itu terus maju, Datuk Seri? Kebersamaan ini harus dilihat dalam dua aspek. Kebersamaan kita dari segi fizikal. Kerana terlalu banyak pelaksanaan dibuat bagi memenuhi physical happiness. Artinya kita bukan hanya menyantuni tetapi menggarap semua keperluan rakyat melalui kumpulan sasaran tertentu. Tetapi kita sering melupakan spiritual happiness. Bagaimana rasa terima kasih kepada yang memberi. Minta maaf saya menggunakan hadis yang sahih daripada Bukhari dan Muslim. La yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak namanya berterima kasih atau bersyukur pada Allah Ta'ala jika tidak berterima kasih kepada manusia, artinya yang memberi. Dalam hal ini ialah kerajaan negeri dan kerajaan pusat. Ini yang sering berlaku jurang antara the spiral theory of satisfaction yang pada tanggapan kerajaan telah memenuhi kepuasan hati rakyat. Apa yang dilihat ialah output, tanpa melihat outcome. Maka dilihat dari segi peratusan perbelanjaan, tetapi
tidak dilihat dari segi keberkesanan ataupun social impact. Pendekatan sekarang berbeza. Kita melihat social impact dan kita melihat antara output dan outcome, kita utamakan outcome, tetapi output juga kita tidak tinggalkan. Jadi perimbangan ini harus dilakukan. Saya difahamkan juga Datuk Seri, mungkin pada minggu lalu sebenarnya Datuk Seri berada di Kuching untuk mempengerusikan mesyuarat bersama dengan Exco Luar Bandar Max Club sendiri. Mungkin apa yang dikatakan Datuk Seri sebentar tadi sebenarnya mungkin ada yang diutarakan kepada Exco dan juga Menteri di Sarawak ini untuk memperkatakan tentang luar bandar dan komposisi pembangunan itu sendiri. Apa yang boleh dikongsi? Max Club ini adalah persidangan atau mesyuarat yang dihadiri oleh menteri-menteri dan esko-esko yang diberikan pertanggungjawaban untuk menjaga kemajuan kumpulan sasaran di luar bandar dan perkara-perkara yang terkait dengannya. Max Club ini diwujudkan pada tahun 1994 dan kali ini di Kuching adalah merupakan kali yang ke-56 yang telah kita adakan. Artinya tentu sekali banyak pencapaian yang telah dibuat. Di dalam persidangan Max Club pada kali ini, kita memfokuskan pada 3 isu utama. Satu adalah mengenai haluan baharu Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah, di mana Ketua Setiausaha Kementerian KKDW ini diberikan ruang yang cukup luas untuk mempersembahkan hidangan baharu kepada kumpulan sasaran di seluruh negara, termasuk 4 negeri yang mempunyai warna yang berbeza dengan warna di Putrajaya. Itu pun kita santuni juga. Dan pada waktu yang sama, haluan baharu KKW tidak hanya melihat tentang soal konvensional, infrastruktur, bekalan air luar bandar, bekalan elektrik luar bandar, dan pelbagai isu luar bandar secara holistik, tetapi kita melihat di luar daripada kepompong itu, termasuk dalam soal keusahawanan, soal pendidikan dan juga soal-soal yang terkait dengan bagaimana minda harus ditukar bagi melihat urbanisasi itu bukan dibawa ke luar bandar saja dan ke pinggir bandar juga, ya, kerana kita tahu di sana terdapat kira-kira 8.01 juta daripada seluruh 32 juta penduduk Malaysia yang tinggal di luar bandar. Ini mencakupi sekitar 24.5% penduduk negara ini masih berada di luar bandar, dan kita harus mengubah yang saya sebut tadi, urbanisasi bukan hanya fizikal tetapi minda, sikap dan gelagat ataupun behavioral aspek kepada kumpulan sasaran di luar bandar. Dan kalau ikutkan Datuk Seri, ada menyentuh berkenaan dengan pendidikan itu, Nisa. Jadi ada minatnya di situ berkenaan dengan pendidikan itu. Ya, betul. Kita sering kali, pendidikan ini luas sebenarnya, Syah, Datuk Seri. Kalau kita lihat pendidikan ini pelbagai, daripada tadika, sekolah rendah, sekolah menengah dan seterusnya menuju ke institusi pengajian tinggi. Yang menarik perhatian kami adalah, Datuk Seri, apabila kita menyebut mengenai dengan pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET yang telah diperkatakan sejak lama, dan khususnya Datuk Seri sendiri sering memperjuangkan, memperkatakan mengenai TVET ini. Menjadi persoalannya, Datuk Seri, TVET ini menjadi skeptikal khususnya kepada ibu bapa. Macam melihat sering dibandingkan kalau dulu vocational dan sekolah vocational dan teknik. Bagaimana kita nak menghapus persepsi ataupun skeptikalnya pandangan orang mengenai TVET ini, Datuk Seri? Nisa mempunyai soalan yang amat relevan dengan haluan baharu KKDW ini. Ya. Syah juga tentu berkongsi tentang pendekatan yang kita lakukan. Kita bahagikan soal pendidikan ini kepada 2. Satu TVET dan satu lagi profesional. Ya. Saya ambil contoh MARA, ya, sebagai sebuah institusi Bumiputera, diberikan peruntukan sebanyak 3.8 bilion ringgit. Ini untuk peruntukan tahun 2023. Dan MARA selain pada ada
bidang tugas yang tercakup di luar daripada pendidikan, ya. Saya ingin fokus pada soal pendidikan tadi, ya. Di bawah MARA kita lihat ada TVET. Di sana terdapat lebih daripada 520 kursus yang ditawarkan melalui kira-kira 251 institusi TVET yang ada di bawahnya, ya. Iaitu Giat MARA umpamanya, IKM, dan TVET ini bukan sekadar latihan pembengkelan dan latihan di college, tetapi kita telah ada Universiti TVET, iaitu Universiti Kuala Lumpur, UniKL. Itu adalah Universiti TVET. Artinya daripada peringkat SKM 1 hingga SKM 5, sijil kemahiran Malaysia, ya, ianya setaraf, ya, dengan SPM. Artinya jika kebetulan berlaku keterciciran di dalam bidang akademik, rakyat Malaysia masih mempunyai peluang untuk masuk ke pasaran guna tenaga, workforce market, di mana kita dapati bahawa melalui kursus-kursus yang dijalankan oleh institusi TVET ini, kita menghalu arahkan mereka supaya memperoleh sijil-sijil yang saya sebut tadi, SKM 1 hingga 5. SKM 5 sama dengan diploma. Dan jika mereka tidak mahu masuk ke pasaran, mereka boleh melanjutkan pelajaran di bidang sarjana muda. Dan ada ruang untuk ke sarjana dan ke peringkat doktor falsafah. Namun kalau kita lihatnya, tadi ketika pembengkelan diadakan, ya, jika seseorang itu mengambil bidang akademik, ya, daripada matrikulasi hingga ke peringkat doktor falsafah, itu mengambil waktu 10 tahun. Ya. Dan gaji permulaan untuk pemegang PhD itu RM2,400. Padahal yang masuk ke TVET daripada SKM 1 hinggalah ke kursus yang selanjutnya dan selanjutnya, ya, perbezaan gaji dalam tempoh 10 tahun itu ialah yang masuk TVET ini, yang dipanggil blue collar job, mempunyai pendapatan kira-kira 17,000 berbanding yang melalui pendidikan formal akademik itu cuma RM2,400. Baik Datuk, sebenarnya saya sangat berminat. Betul. Bila memperkatakan tangga gaji itu sendiri, sebenarnya sebab sebelum ini Datuk sudah mengatakan bahawa akan memperjuangkan graduan TVET ini selepas ini, apabila mereka telah bergraduan, mereka akan memperoleh kewangan atau pendapatan yang begitu tinggi. Tapi untuk mengatakan lebih lanjut berkenaan dengan tangga gaji tersebut, sebenarnya menanti graduan di luar sana, khususnya graduan TVET, kita ingin berhenti rehat terlebih dahulu dan Datuk Seri simpan dulu jawapan itu. Kita akan berhenti rehat, kembali selepas ini hanya dalam Dialog TVS. Baik, bertemu kembali dalam Dialog TVS bersama saya Khairunisa Kasnun dan saya Syahir Zaitun Arifin dalam tajuk Kemajuan Negara Bermula di Mana. Sebentar tadi Nisa, kita pada blok pertama sebenarnya Syah cukup hangat kita permulaan kalau cakap mengenai kemajuan negara bermula di mana bersama tetamu timutan kita Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Dan sebelum kita berhenti rehat sebentar tadi, ada soalan berkenaan dengan gaji kepada yang ditawarkan graduan TVET. Datuk Seri ada maklumkan untuk gaji graduan TVET ini sekurang-kurangnya 2,500. Dia melebihi gaji minimum 1,500. Datuk Seri. Adalah munasabah. Apabila Kabinet, artinya Kerajaan Malaysia menentukan bahawa gaji minima itu 1,500, apapun sektor, termasuk sektor perucitan yang tidak perlukan kemahiran. Jadi adalah munasabah jika mana-mana lulusan daripada TVET, sama ada SKM 3 yang setarafnya dengan SPM atau SKM 5 yang setaraf dengan diploma, mempunyai permulaan gaji yang lebih tinggi. Saya tahu bahawa Malaysian Employers Federation merasakan bahawa kos ini tinggi. Tetapi yang penting ialah soal produktiviti.
Mereka yang mendapat latihan, keterampilan atau kemahiran itu akan memberi produktiviti yang tinggi kepada mana-mana syarikat. Jadi upah yang tinggi itu akan memberikan pulangan pada produktiviti. Ini yang saya mahu tekankan. Bukan rasa kedekutan dan tanpa memikirkan tentang pulangan dalam bentuk produktiviti. Maka kita melihat modaliti TVET ini banyak di negara-negara maju yang telah memperkenalkan teknologi tinggi. Germany umpamanya, ya, lebih daripada 60% guna tenaganya, workforce-nya ialah keluaran TVET. Jepun, Korea, malah China sekarang ni, ya, dengan teknologi otomotif baru, EV umpamanya, ya, ataupun solar, ataupun hidrogen seperti di Sarawak umpamanya, ya, adalah suatu bentuk teknologi kehadapan. Kita mesti mempunyai program futuristik. Ya, memotong rambut, yang kursus makeup penting, terutamanya kalau kita nak muncul di TV. Ya. Tetapi teknologi tinggi ini penting. These are the future of the industry. Maknanya program latihan seperti ini cukup penting sebab kita lihat bahawa Malaysia tidak lagi boleh bergantung kepada tenaga kerja tanpa kemahiran. Sebab kita telah emerge, kita telah keluar daripada kepompong kemiskinan, di mana kita lihat sistem pendidikan kita adalah antara yang terbaik, ya, bukan saja di rantau ASEAN tetapi di Asia keseluruhannya, kerana kita mempunyai sistem pendidikan Commonwealth dan ini diadoptasikan juga dengan sistem pendidikan barat yang lain, dan kita juga mengikut modaliti Amerika Syarikat. Maka piawaian itu adalah merupakan satu penanda aras baru dari segi penawaran kepada guna tenaga di negara kita, dan adalah munasabah gaji itu mengikut kemahiran dan juga keperluan pasaran guna tenaga. RM2,500 itu sebagai gaji permulaan kepada graduan TVET itu sendiri. Tapi Datuk Seri, kalau nak lihatkan apa yang Datuk Seri katakan tadi, seolah-olah sebenarnya negara sekarang ini memang menuju kepada tenaga mahir. Dan adakah sebenarnya, kalau kita lihat di Sarawak ini jugalah, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Oping ada mengatakan bahawa selepas ini juga beliau ada mengatakan untuk melihat mereka bentuk chip lebih ramai lahir di negeri Sarawak ini sendiri. Jadi adakah sebenarnya kerajaan melihat di kementerian sendiri dan juga sebagai timbalan Perdana Menteri melihat keperluan untuk mengarus perdanakan TVET ini? Adakah dia akan mengubah sesuatu dalam sistem pendidikan negara? Maksudnya daripada sudut mungkin undang-undangnya sendiri, daripada solusinya untuk Kementerian Pendidikan melihat kepada KKDW punya hal itu. Saya melakukan game changer, ya, dari pertanggungjawaban yang diberikan kepada saya selaku pengurusi Majlis TVET Negara. Ya. Di sana terdapat sekretariat TVET, ya, di mana 11 tenaga profesional berada di sekretariat itu, dan mereka diletakkan di bawah pejabat timbalan Perdana Menteri. Perkara pertama yang saya arahkan ialah mewujudkan dasar TVET negara 1.0 yang bermatlamatkan pada tahun 2030 kita mesti mencari peluang yang terbaik, kerana di sana terbuka peluang pekerjaan melalui FDI, Foreign Direct Investment, yang dibawa oleh Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Malaysia dalam tempoh 9 bulan. Dan terdapat DDI, Domestic Direct Investment, kira-kira terdapat 300,000 peluang pekerjaan untuk dari sekarang hingga tahun 2030. Majlis TVET harus menyediakan kursus-kursus ini. Ya. Saya sebutkan bahawa di sana terdapat 1,334 institusi TVET di seluruh negara. 12 kementerian terlibat dan 6.8 bilion
diperuntukkan di dalam belanjawan 2023. Dan insya-Allah belanjawan tahun hadapan mungkin lebih besar lagi bergantung kepada baik hatinya Menteri Kewangan iaitu Perdana Menteri kita. Dan saya amat yakin ya, dengan adanya dasar ini kita harus terjemahkan dalam bentuk konten kepada bukan saja kursus. Apa yang kita lakukan ialah kursus-kursus yang kita bina itu mesti menjurus ke arah kehendak pasaran. Apa yang kita lakukan ialah kita menyantuni industri players ya, supaya berkolaborasi dengan institusi TVET kita. Ya. Artinya mereka mengenal pasti melalui kursus yang kita adakan yang sesuai dengan kehendak mereka. Umpamanya sebuah syarikat daripada Turki umpamanya mahu membina libungan kapal, maknanya membina kapal, dan syarikat subsidiarinya melakukan MRO, maintenance, repair and overhaul of ships, ya, artinya melakukan pembaikan. Jadi kita tidak mempunyai banyak atau ramai tenaga dalam bidang ini, maka diwujudkan TVET, politeknik dan universiti yang boleh menyediakan tenaga kerja itu. Ya, marine engineering, architecture, marine architecture dan yang related ataupun yang terkait dengannya. Jadi perkara-perkara yang begitulah kita lakukan, termasuk saya sebutkan tadi, terdapat 30 pelajar daripada Mahat Tahfiz yang hafal 30 juzuk Al-Quran, kita TVET-kan. Dan mereka menjadi engineer penerbangan untuk MRO kapal terbang, maintenance, repair and overhaul kapal terbang. Melalui syarikat mana? Melalui Boeing dan Airbus. Siapa yang melatih? Ialah Universiti KL, UDKL. Di mana tempatnya? Di Subang. Kenapa di Subang? Kerana di situ adalah lapangan terbang yang pernah menjadi lapangan terbang komersial dan kini di-convert menjadi hangars untuk MRO, untuk pelatih-pelatih, dan saya yakin ya, oleh kerana di sana terdapat lebih kurang 2,500 Mahat Tahfiz di seluruh negara dan cuma 1,300 yang berdaftar kerana memenuhi syarat. Dan bayangkanlah kalau ada 125,000 yang hafal Quran, takkan semua nak jadi imam masjid, ya, atau pembantu imam. Tetapi mereka ini oleh kerana hafal Quran 30 juzuk, ya, mudah untuk di-convert dalam apa saja bidang, termasuk bidang aviation engineering. Ini kita lakukan. Inilah game changers yang saya masukkan. Saya beruntung kerana Ketua Setiausaha Kementerian saya sangat terbuka dalam perkara ini. Begitu juga Ketua Pengarah MARA, ya, pengurusi MARA juga, anak muda yang bersama-sama dengan saya, dan lain-lain tenaga UniKL dan sebagainya. Itu baru soal TVET, iaitu universitinya ialah UniKL. Satu lagi bidang ialah universiti profesional. Kita telah mempertingkatkan, ya, college teknologi, college teknologi ataupun kita panggil College Tekno MARA menjadi sekarang ni Universiti Teknologi Malaysia. Ya. Jadi sini TVET, sini profesional. Tujuannya apa? Sebab mereka yang masih berminat di dalam bidang akademik, ya, tetapi mungkin pencapaiannya dalam bidang kalau SPM sejarahnya ya agak rendah. Tidak berapa baik. Tidak baik, tapi baik dalam bidang matematik, baik dalam bidang sains, fizik, chemistry ataupun lain-lain subjek yang berkaitan termasuk advanced maths. Kita masukkan dalam bidang profesional. Jadi di bawah MARA ini, bawah KKW ini ada TVET dan profesional. Minta maaf agak panjang sikit, tetapi yang penting ni penonton TBS ni dapat memahami, sebab saya sangat teruja apabila saya melawat Sintek. Sintek, ya. Sintek ni dulu asalnya adalah IKBN, Institut Kemahiran Belia Negara. Ya. Terdapat 8.
Tetapi bagaimana di bawah kepimpinan Premier dan Kabinet Negeri Sarawak yang ada dapat mempertikaikan kursus-kursus yang sangat advance. Bukan hanya sesuai untuk pasaran tenaga kerja di Sarawak, tetapi untuk pasaran di seluruh negara. Dan itu sebabnya dalam lawatan baru-baru ini saya telah mengumumkan peruntukan untuk Sintek ini sebanyak 30 juta ringgit untuk dijadikan peruntukan tambahan bagi pembiayaan pemberian beasiswa kepada pelajar-pelajar Sintek ini. Syah, Datuk Seri cakap dia kata amat teruja apabila nak bercakap mengenai dengan dasar TVET 2030 ini. Kita sebenarnya agak teruja juga nak tahu sebab dasar ini diusahakan untuk pelajar-pelajar untuk membangunkan TVET itu sendiri. Tapi kita nak tahu sampai bila sebenarnya, bagaimana, apakah pelan seterusnya, adakah roadmap yang akan ada? Lagi satu sebenarnya apabila kita melihat kepada komitmen Datuk Seri sendiri, kita melihat kenapa baru sekarang kita melihat perkara ini. Adakah perkara ini dibekukan sementara sebelum ini pada pemerintahan sebelum, atau macam mana dengan izin untuk, kalau boleh saya bertanya, kenapakah perkara itu baru dibangkitkan ketika ini? TVET itu baru diangkat namanya. Sedangkan dah lama dah ni daripada sekolah vocational dah wujud dan sebagainya sebelum ini. Datuk Seri. Mungkin untuk penggal pilihan raya yang lalu bila kita mempunyai 3 Perdana Menteri dalam satu penggal, mereka sangat sibuk berpolitik. Jadi berbeza dengan kerajaan Madani sekarang ini, kita berpolitik tetapi kita utamakan rakyat kerana kita mempunyai majoriti 2/3 di Dewan Rakyat, kerajaan lebih stabil. Jadi kita kurangkan politik, kurangkan bercakap, banyakkan bekerja. Dan inilah yang kita lakukan. Benar, dalam soal TVET ini kita menukarkan sistem pengambilan. Kalau kita mahu masuk ke universiti, kita ada UPU, Unit Pusat Universiti. Sekarang ini kita gunakan Unit Pusat TVET. Kita tawarkan kursus-kursus yang bersesuaian dengan kehendak mereka dan mereka boleh memilih pilihan pertama, kedua, ketiga dan keempat. Dan kita salurkan mereka ke institusi TVET yang perlukan. Walaupun ini dimulakan dengan pilot project, daripada 15,000 tempat yang ada untuk semester ini, permohonan yang telah dibuat ialah kira 61,000. Artinya naik pada 400%. Kenapa? Adakah Datuk Seri rasa ibu bapa dah mula cakna dengan TVET ni sendiri, dah mula terbuka dengan yang ditawarkan oleh TVET itu sendiri? Daripada sebelum ini orang agak skeptikal, seperti yang saya maklumkan awal tadi, memang saya menerima pendapat daripada orang ramai TVET dia macam kurang sikit nak berbanding kepada masuk universiti awam ataupun swasta yang lain, nak dibandingkan dengan TVET itu sendiri. Dulu kita mempunyai 3M membaca, menulis, mengira. Sekarang kita ada 4M, minat. Jadi minat ini kita wujudkan apa yang kita panggil the awareness program. Kita mesti melakukan kempen untuk mewujudkan kesedaran ini bahawa blue collar job menjanjikan pulangan dalam bentuk gaji lebih tinggi. Dan jangan rasa terhina kalau kita bekerja dalam bidang blue collar job berbanding dengan pekerjaan di dalam studio. Yang saya yakin tenaga di belakang ni tenaga TVET semua ni. Kita 3 orang ni yang non TVET. Mereka punya pendapatan lebih tinggi daripada kita. Mungkin. Jadi saya setuju. jadi dalam situasi itu hakikatnya ialah bahawa dunia telah berubah. Dan perubahan ini jika kita berdiam diri, maka kesedaran tidak timbul. Bila tidak ada kesedaran, tidak ada minat yang wujud. Maka aspek M yang keempat ialah minat. Minat ini mesti diwujudkan supaya peluang yang terlalu besar ini dapat didakapi oleh mereka. Baik, itu berkenaan dengan minat. Sebenarnya nanti kita nak tanya juga bila dah minat dah ada untuk industri ready, industry ready for the industry ready. Kita akan berhenti rehat. Sekali lagi, kembali selepas ini, jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami hanya dalam Dialog TVS.
Terima kasih atas kesetiaan anda bersama kami dalam Dialog TVS dengan tajuknya Nisa. Kemajuan negara bermula di mana, Syah? Baik, sebentar tadi sebenarnya sebelum berhenti berehat kita ingin mengatakan industri ready, adakah industri itu bersedia untuk menerima graduan-graduan TVET ini? Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi, industri ready. Industri itu bersedia atau tidak sekarang ini? Kalau kita melihat daripada pasarannya, ramai yang akan bergelar graduan TVET selepas ini. Dengan figure yang Datuk Seri bagi tadi kan? Saya rasa soalan itu salah. Oh ya. Sebenarnya soalannya harus adakah kita bersedia untuk menerima graduan TVET? Okay. Ya, artinya adakah industri itu menerima graduan TVET? Jawapannya boleh menerima sebab penyediaan kursus itu berdasarkan kehendak industri itu sendiri. Saya ingin berkongsi bahawa kebolehpasaran kepada lulusan TVET berada di tahap 98.5%. Ya, artinya terdapat hanya 1.5% yang tidak masuk ke pasaran. Ke mana mereka? Bukan cicir tetapi melanjutkan pelajaran. Ya, itu daripada institusi TVET KKDW. Institut TVET ya di seluruh 12 kementerian. Berapa pencapaian dia? 93.4%. Jadi artinya terdapat situ 6.6% yang tidak masuk ke pasaran. Mana mereka? Mereka dapat latihan-latihan lanjutan di dalam SKM 4, 5 dan lain-lain ya. Artinya apa? Tidak berlaku pengangguran di kalangan lulusan TVET berbanding dengan pengangguran di kalangan mereka yang mengambil kursus akademik ya. Itu sebabnya kita lihat kenapa terlalu ramai yang bekerja dalam sektor gig, penghantar makanan, juga pemandu kereta, ya, yang e-hailing dan sebagainya. Itulah sebabnya apa yang kita lakukan, ya, kita wujudkan Suruhanjaya industri gig ini, ya, dan kita memberikan security jaminan security pada pekerjaan mereka ya, sebab mereka itu tidak ada jaminan ya. Itu sebabnya kita alirkan kepada TVET ini ya. Yang Syah tanyakan tadi ialah soal reskilling, upskilling ya. Karena apabila mereka berada di tahap umur tertentu, tenaga mereka kurang. Ya, tak larat nak bawa kapcai. Ya, pendapatan itu bergantung pada bagaimana trip itu ya, trip frekuensi kekerapan dia. Oleh sebab itu untuk jangka panjang kita TVETkan mereka. Malah kami telah mengadakan dialog dengan kumpulan itu dari pelbagai-bagainya dan sambutannya sangat positif ya. Dan saya berterima kasih kerana Kementerian Sumber Manusia sendiri, Kementerian MITI sendiri ya, pelaburan dan di antarabangsa ya, terlibat dan banyak kementerian lain, Kementerian Ekonomi begitu juga dan termasuk juga Kementerian Pengangkutan kerana soal ada kaitannya. Kami tidak bekerja secara silo lagi ya. Kita kerja melentasi sebadan kementerian ya. Dulu ini soal kementerian saya, jangan ganggu. Wah, itu dulu. Tapi sekarang ini kita mesti bersama. Itu sebabnya saya diminta untuk melakukan penyelarasan dengan 12 kementerian ini. Ya. Tidak ada timbul permasalahan. Artinya 12 menteri yang terlibat. Ya. Sekarang ini kerajaan madani, fikiran telah berubah. Dan untuk kita ubah pemikiran masyarakat, kita perlu berubah dahulu. Ya. Dan ini yang kita lakukan dan kita lihat banyak sektor lain. Ya. Umpamanya dalam sektor pertanian, ya, sektor pertanian, sawah padi umpamanya, ya, di Sekincan Selangor, ya, sawah padinya bukan orang Melayu, ya, kebanyakannya Cina dan India. Kenapa yield keberhasilannya lebih tinggi? Sebab mereka menganggap bahawa kerja sawah padi itu adalah full time job. Tetapi di tempat-tempat lain, saya tidak mahu menyebut kerana sensitif. Mereka menganggap ini part time job, ya. Mereka mempunyai 3 prinsip. Ya, tanam, tinggal, tuai. Tanam, tinggal, tuai. Jadi saya tidak menyentuh di mana-mana kawasan. Inilah yang kita cuba
kita cuba pindah umpamanya untuk Sabah dan Sarawak. Soal keterjaminan makanan, KKDW tidak akan mendengar secara langsung, tetapi dengan kerjasama kerajaan Sabah dan Sarawak, kita bekerjasama dengan kerajaan negeri ini melalui Felkra. Kerana Felkra telah mengendalikan estet padi di seberang Perak dan kita gunakan teknologi baru. Apa dia? Dari segi pembajakan, ya, dari segi penaburan benih, dari segi penaburan baja, semuanya melalui teknologi, termasuk pembajakan melalui drone, ya. Dan kita harus berubah bagi memberikan keberhasilan. Jadi guna tenaga yang beginilah, jangan orang fikir bahawa ini sektor pertanian, kerjanya bersalut lumpur. Tetapi tidak begitu, sebab kaedah teknologi telah berubah, maka minda harus berubah. Jadi TVET yang dilakukan oleh kita, termasuklah Nisa, dulu ada sebuah TVET di bawah RISDA. Apa yang kita lakukan, ya, TVET itu telah naik menjadi kolej universiti. Dengan kerjasama Universiti Teknikal Melaka, kita jadikan UTM tu, kita jadikan UCAM di RISDA ni sebagai kolej TVET khusus untuk wanita yang kita panggil TVET Jelita. Ya, khusus nama. TVET Jelita. TVET Jelita. TVET Jelita. Pengurusinya ialah Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad. Ya, bekas atau mantan Menteri Pengajian Tinggi. Jangan sebut mantan, sensitif. Ya, mantan ini mundar mandir tanpa jawatan. Beliau ada jawatan, ya. Jawatannya adalah pengurusi RISDA. dan beliau saya berikan tugas untuk transform. Ya. Berapa ramai pengambilannya? 15,000 orang. Apa kursusnya? Ya, kursus yang berkaitan dengan teknologi baru. Ya. Jadi perkara-perkara yang beginilah yang saya ingin berkongsi dengan penonton TBS ni. TBS, saluran 122. Saluran 122 yang ditonton secara percuma untuk kita berkongsi maklumat-maklumat seperti ini. Betul. Dia maksud saya tertarik dengan apa? Jelita, TVET Jelita itu, dia termasuk saya percaya kursus-kursus yang ditawarkan ia termasuk seperti penandaan rambut, mungkin berkaitan dengan masakan, yang berkaitan dengan wanita, di mana pekerjaan ini dahulu mungkin dipandang agak rendah. Kalau dikata takkan nak kerja dekat salon je, takkan nak kerja buat rambut je. Saya cukup tertarik sebenarnya dengan tawaran pengajian-pengajian yang ditawarkan dalam TVET ini, Datuk Seri, yang saya tidak langsung yang memberi peluang kepada mereka yang mungkin kurang cemerlang dalam akademik tapi cemerlang dalam aspek teknikalnya, Datuk Seri. Datuk Seri, kalau ni kita nak tambah yang baru berkenaan dengan, ada Datuk Seri menyentuh berkenaan dengan pembangunan luar bandar itu sendiri, desa dan wilayah, ada kaitannya KKDW, ada kaitan berkenaan dengan pertanian sebentar tadi. Ada, saya kira mungkin pada bulan lalu sebenarnya ada berkaitan dengan untuk mewujudkan satu jelapan padi. Sasarannya adalah di jelapan negeri di Sabah dan juga di Sarawak. Sarawak saya rasa di Gedong. Di Gedong. Dia akan difosi sebagai salah satu mungkin, dan kerajaan Sarawak optimis sebenarnya kawasan itu akan menjadi first jelapan padi yang terbesar di Malaysia ini. Jadi daripada sudut kementerian sendiri, apakah sebenarnya sumbangan dan juga usaha yang bakal dilakukan daripada KKDW untuk melihat dan membantu daripada sudut pertanian ini, walaupun bukan di bawah Kementerian Pertanian, usaha tersebut? Sebenarnya itu adalah perancangan kerajaan negeri dan KKDW melalui Felkra. Ya, di mana kita tidak bekerja secara silo, sebaliknya kita bekerjasama dengan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Bersama-sama juga dengan Kementerian Ekonomi dan juga Kementerian Kewangan dari segi pembiayaan. Ya. Apa yang kita lakukan, oleh kerana Sarawak mempunyai jumlah keluasan tanah yang cukup-cukup besar, dan melalui pengalaman Felkra mewujudkan estet padi di seberang Perak dengan saya sebut tadi teknologi baru, ya. Apa yang telah disetujukan supaya kita majukan kawasan-kawasan ini dengan tidak mengambil hak milik tanah itu. Ya. Sebaliknya kita bekerja sama dengan KPD, Koperasi Pembangunan Daerah. Kita bekerjasama dengan native land, ya, dan juga local authority, ya, untuk membangunkan tanah itu.
Dan dari segi pengairan ya, kita kerjasama dengan Kementerian Pertanian melalui AIDA ya untuk pengaliran itu ya. Tetapi kita mahu bahawa berlaku economy of scale ya, agar dari segi pengeluaran itu akan dapat mencapai tingkat optimum ya. So dalam perkara yang begitu ya, saya lihat ya, kita melalui mesyuarat Max Club yang saya sebutkan ya, yang telah kita lakukan minggu lalu ya, kita lihat bagaimana perbandingan senario dahulu dalam KKDW dengan program-program yang kita tak ubah pun tetapi kita improvise dengan mengemukakan pendekatan haluan baru yang telah saya sebutkan di awal rancangan ini. Kita juga menyantuni isu-isu pembangunan luar bandar ya, tentang kumpulan sasaran yang baru, generasi baru, terutama mereka yang berumur 18 tahun hingga ke 20 tahun. Kita melihat bahawa cita rasa mereka itu berbeza. Bagaimana juga kita melihat dari segi sinergi yang harus kita lakukan bersama-sama dengan kerajaan-kerajaan negeri. Begitu juga kita melihat aspirasi haluan baru KKDW yang sesuai dengan kumpulan sasaran yang berbeza. Apatah lagi negeri yang tidak bersama dengan kita, tetapi kita jangan mangsakan rakyat ya dengan perbezaan warna-warna politik yang sangat menjelekkan ya. Oleh sebab itu apa yang kita lakukan, kita buat kajian perbandingan begini ya. Bagaimanakah aliran migrasi ya? Artinya perpindahan rakyat luar bandar ke dalam bandar ya. Dengan transformasi yang kita lakukan, kita lihat bahawa kadar migrasi ini telah berkurangan. Artinya apabila peluang pekerjaan, peluang perniagaan, peluang keusahawanan kita bawa ke luar bandar, maka mereka boleh sustain di kawasan luar bandar itu. Dan kita lihat bahawa aliran migrasi ini telah menurun daripada 3.8 kepada 2.4 ya dalam tempoh 2 tahun. Dan sebelum itu kita lihat ya migrasi ini berada di tahap 4.8%. Artinya apa? Bila peluang-peluang ini diberikan, kita lihat aspek migrasi itulah kurang. Sebab saya ingin berkongsi dari segi teori sosiologi ya, iaitu dipanggil sebagai vertical social mobility dengan horizontal social mobility. Horizontal artinya migrasi yang beginilah. Tapi apabila vertical artinya berlaku penancapan perpindahan pendapatan dan minda. Mereka berada di kampung ya, tanpa meninggal ke kawasan itu tetapi mempunyai peluang social well-being yang bertambah ya. Itu je kita lihat ya. Bagaimana ya kadar kemiskinan kita dapat kurangkan ya dari jumlah kira 12.9% kita dapat kurangkan dalam tempoh 2 tahun. Iaitu kira-kira 12% ya. Dan saya yakin ya apatah lagi dengan rancangan untuk menoktahkan kemiskinan tegar pada akhir tahun ini. KKDW walaupun bukan merupakan pemegang taruh the stakeholder yang utama, tetapi kita menterjemahkan pelaksanaan polisi kerajaan ini dengan program-program keusahawanan, latihan dan sebagainya. Begitu. Tapi ramai sebenarnya Datuk Seri mempertikaikan perkara itu untuk membasmi kemiskinan tegar secara total itu sendiri. Kemiskinan tegar. Ada yang skeptikal berkenaan dengan perkara itu. Skeptikal, tapi kita lihatlah nanti pada 31 Disember 2023 kita akan dapat lihat DOSM ataupun Department of Statistics Malaysia akan mengeluarkan the latest data dan kita akan dapati di situ ya. Bagaimana Datuk Seri begitu yakin sebab kalau kita tengok sekarang dengan kos sara hidup yang tinggi, barang naik, especially terutamanya pada bulan Oktober ini, banyak yang juga barang begitu. Yang dikabarkan begitu. Di negara mana ya yang tidak naik harga barang? Saya nak tanya. Satu persoalan yang besar Ya, sebenarnya. apabila kos pengeluarannya bukan datang daripada negara kita saja. Ya, jangan the center of gravity pada kerajaan saja, terutamanya pada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri seorang saja. Tidak. Ya. Bagaimana subsidi yang tertinggi di dunia ini ialah barangan Malaysia ni 81 bilion.
Di Arab Saudi berapa harga minyak satu liter? Mahal tu. Lagi besar daripada ni. Lebih tinggi daripada harga kita. Padahal Arab Saudi pengeluar minyak. Kalau saya bercakap mungkin orang Sarawak tak apa marah lah, tapi di tempat lain mungkin marah, terutamanya yang warna berbeza ya. Jadi dalam keadaan yang kita lihat juga ya tentang kos-kos produk barangan yang lain ya. Kita jangan tengok hanya bintang di langit. Kadang-kadang kita tengok rumput di bumi ya, supaya kita boleh membumi ya. Jadi kalau kita mendongak sangat ya, akhirnya apa tahu? Akhirnya kita menghidu bukan hidrogen tapi carbon monoxide yang merosakkan paru-paru dan merosakkan minda kita ya. Kita harus berpijak di bumi nyata dalam perkara ini. Ini bukan soal politik, ini soal realiti ya, di mana kita dapati bahawa harus ada perimbangan dan kita harus berpijak pada realiti ekonomi yang ada. Saya ingin mencakup sikit soal pengangguran. Bagaimana silakan. Pengangguran di luar bandar ya, melalui transformasi dan haluan baru KKDW ini dilakukan. Kita lihat bahawa pengangguran di luar bandar ya telah menurun pada kadar 4.7% ya. Dan ini berbanding dengan 2 tahun yang lalu 54%. Inilah yang saya sebutkan haluan baru KKDW ya. Begitu juga pencapaian internet ya. Dulu kita mempunyai sistem 4G ya. Jadi apabila kita memperkenalkan 5G sekarang, cakupannya untuk luar bandar telah berada di tahap 89.1%. Di beberapa negara maju ya, dia tidak lagi 5G, dia ada 5.5G. Artinya lebih laju lagi, cakupan lebih luas. Namun dalam keadaan ini kita lihat pertanggungjawaban kita dengan KKD, Kementerian Komunikasi Digital ya, bagi kawasan-kawasan pendalaman dan sebagainya ya. Ini termasuk juga dalam pembentangan minggu lepas Max Club ya di Sarawak juga melakukan cakupan pencapaian internet di seluruh kawasan di Sarawak, Sabah dan Semenanjung, dan kita dapati bahawa kerjasama dalam aspek-aspek ini telah dapat kita lihat ya. Soalnya pasti ada kekangan, pasti ada masalah, pasti ada cara untuk mengatasi masalah. Dan kejayaan ini, saya beritahu Syah dan Nisa, untuk mencapai kejayaan itu sukar. Tetapi mempertahankan kejayaan itu lebih sukar. Jadi soalnya kita mesti mempertahankan kejayaan itu, dan hala tuju yang saya sebutkan tadi sedang kita capai, tetapi untuk mempertahankan itu saya mohon pemegang taruh dan juga kumpulan sasaran untuk bersama-sama dengan KKDW untuk merealisasikan terjemahan pelaksanaannya. Mungkin sebenarnya kita masa pun tidak berapa banyak sebenarnya, Datuk Seri, kurang 5 minit sebenarnya untuk saya tertarik berkenaan dengan haluan baharu KKDW, haluan baharu KKDW itu sendiri. Dan sebenarnya saya nak bertanya juga cabaran-cabaran yang sedang ditempuh oleh KKDW sendiri apabila dengan haluan baharu ini, bagaimana sebenarnya untuk diadaptasi kepada pelaksanaan itu, dan apakah selepas ini dengan pembentangan bajet yang ada, bajet yang telah belanjawan yang telah diperuntukkan kepada kementerian itu, selepas ini bagaimana disalurkan itu, adakah saluran itu akan sama rata selepas ini dan rakyat boleh melihat perkara itu adalah satu kejayaan apa yang dilaksanakan oleh KKDW dengan haluan baharu ini berjaya dilaksanakan oleh kementerian. Kekangan tak ada, Nisa, Syah ya, tetap ada, tetapi saya beruntung kerana pasukan pentadbir pengurus saya adalah terdiri pada mereka-mereka yang cukup committed ya, daripada ketua siswanya, timbalan-timbalan ketua siswanya, siswa bahagian, ketua-ketua agensi ya, ketua-ketua jabatan yang lain, malah di peringkat negeri ya, dan kita melakukan keterangkuman begini ya. Komitmen yang begini jarang diperolehi ya. Namun apa yang saya lakukan ialah engagement ya, menyantuni minda mereka, dan jangan anggap di sana terdapat liability.
Liability has to be turned into asset. Ya. Orang ada kelemahan, ada kelebihan. Jadi kita ketepikan kelemahan dan kita bawa kelebihan itu untuk kita pacu bersama-sama kementerian untuk haluan baru itu. Dan saya fikir TVS akan membantu kita di KKDW kerana market kita juga adalah di Sarawak dan penonton-penonton lain di Semenanjung dan di Sabah, dan insya-Allah saya doakan maju jaya kepada TVS, dan untuk ulang tahun yang keempat tahun hadapan kita akan terus memperkasakan jalinan baik antara KKDW dengan TVS. InsyaAllah. Itulah gunanya pentas Jalur TVS ini untuk sama-sama bagaimana untuk kita menyalurkan maklumat khususnya kepada seluruh penduduk di Malaysia, khususnya di Sarawak. Apakah yang dilakukan, yang diterjemahkan oleh kementerian-kementerian khususnya di kawasan di Sarawak ini sendiri, apakah yang dilakukan oleh KKDW itu sendiri dalam usaha untuk membantu rakyat. Syah. Baik, dan Nisa, sebenarnya kita berharapkan sebenarnya topik yang kita bawakan berkenaan dengan kemajuan bermula di mana itu telah pun difahami oleh penonton khususnya yang telah menyaksikan kami sepanjang 1 jam ini bersama dengan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, dan kita ingin ucapkan sekali lagi terima kasih, dan Datuk Seri sebenarnya telah memberi kata-kata penutup yang sangat cantik sebentar tadi berkenaan dengan harapan dan juga satu kerjasama yang mungkin kita boleh saksikan yang terbaik bersama dengan TVS selepas ini, bersama dengan KKDW dan juga Timbalan Perdana Menteri. Dan saya kira itu yang kita boleh kongsikan, Nisa, untuk minggu ini. Seperti biasa, jangan lupa untuk terus hantar dan kongsikan pandangan anda di semua platform digital kami. Kita kira di Instagram, di Facebook, di laman X dan juga di TikTok. Dengan itu, sekian dulu untuk minggu ini. Saya Karunisa Kasnun. Dan saya Syahir Rizal Larifin. Assalamualaikum dan salam hormat. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi.